Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada semua follower-follower maupun student-student Tuan Nizam Malik bersama dengan saya Tuan Hakim ataupun Hani Hakim bersama dengan sesi live wajib setiap minggu dalam program saya Pit Stop Saham. Selamat datang saya ucapkan kepada anda yang join bersama-sama dengan saya live pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya mengucapkan salam sejahtera dan juga bertanya khabar anda semua sihat walafiat walaupun di mana anda berada. Okey, seperti biasa, setiap hari Rabu saya akan bersiaran secara langsung di FB Live Tuan Nizam Malik dalam program Pit Stop Saham. Okey, seperti yang sedia maklum, program ini dibangunkan oleh Well Academy atas tujuan membantu dan juga membimbing terutamanya kepada newbie-newbie yang berminat untuk melibatkan diri dalam dunia pelaburan saham ataupun dunia pelaburan patuh syariah di mana? Di Bursa Malaysia. Jadi, program Pit Stop Saham ini dibangunkan oleh kami, oleh Well Academy atas tujuan seperti analogi di sini, berhenti sebentar dan perhatikan kesilapan-kesilapan yang pernah anda lakukan sebelum anda memecut lebih laju dalam saham. Itulah tujuan program Pit Stop Saham dibangunkan. Jadi sebelum saya mengulaskan tajuk kita pada petang ini dengan lebih lanjut, saya mahu dan mohon daripada follower-follower kita mahupun student-student kita sama ada dapat mendengar suara saya dengan jelas ataupun tidak, boleh komen jelas. Sebelum itu, saya menunggu maklum balas daripada anda. Saya nak mengucapkan selamat datang kepada mereka seperti Arif Daniel Hazrin, Muhammad Sarudin Mat Saad. Selamat datang kepada anda yang join sesi live saya pada petang ini. Di program mana? Seperti biasa, program Pit Stop Saham. Tersedap pula saya. Dapat tak dengar suara saya dengan jelas? Afi Daniel Hazrin, terima kasih. Jelas. Kepada yang lain, jelas sangat. Kalau macam tu kan. Sebelum saya nak kita mengulas tajuk kita pada petang ini iaitu mengenai kena scammer 100,000. Jadi apa nak buat? Luqman Hakim. Hai Luqman Hakim. Join kita punya sesi live pada petang ini kepada Puan Wan Azizan. Terima kasih kerana memberi maklum balas. Alright, tajuk kita pada petang ini adalah kena scam 100,000, apa nak buat? Jadi tajuk kita pada petang ini agak santai, agak lebih kepada perbincangan. Jadi saya mungkin memerlukan maklum balas ataupun apa sahaja two-way communication terhadap perbincangan kita pada petang ini. Dia tak macam minggu lepas. Minggu lepas dia agak teknikal sikit, iaitu kita ada bincang tentang technical, fundamental. Kalau technical dengan fundamental apa nak kena buat dan juga sebagainya. Jadi pada petang ini kan kita nak share pengalaman saya dan juga saya menerima panggilan daripada bakal student kita mengenai apa yang student kita sedang alami dan juga pengalaman saya. Jadi petang ni lebih kepada sesi sharing pengalaman kena scam. Jadi jika anda sekarang yang sedang menonton saya, jika anda pernah kena scam, boleh tulis kat bawah tu, saya pernah terkena dengan scammer, komen pernah. Saya nak tengok dekat sini, siapa yang pernah kena scam. Secara jujurnya saya kongsi pengalaman saya sendiri pun pernah scam. Pernah kena scammer. Bukan pernah buat scammer, saya pernah kena scam. Jadi apa yang saya buat? Apabila kita dah kena scammer, apa yang kita kena buat? Jadi petang ini lebih kepada sesi share pengalaman supaya pengalaman kita ni boleh dijadikan satu sempadan, satu tauladan kepada anda di sana untuk mengambil tindakan jika berlaku kepada diri sendiri yang sedang kena scammer ni, ataupun apa yang nak dibuat jika telah kena scam. Jadi kat sini saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang baru sahaja join kita punya sesi live pada petang ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Puan Nur Ani Abdul Samad, Fazrizan and Farhani.
Okey, Sofia Muhammad Syahari. Okey, siapa lagi? Amir Hafiz is watching. Terima kasih kepada anda semua kerana mempunyai komitmen kepada diri anda untuk bersama-sama dengan saya sesi live pada petang ini. Sesi live wajib setiap minggu pada hari Rabu dalam sesi Pit Stop Saham. Okey, saya nak menerangkan sedikit analogi kenapa gambar dekat belakang ni adalah gambar kereta F1 kan. Bila kita memandu, bukan kita lah, pemandu F1 ni dah memandu sepecut-pecutnya dekat dalam lita perlumbaan tu, ada satu ketikanya dia perlu berhenti seketika dan masuk ke dalam bengkel untuk buat check and balance. Nak tengok tayarnya okey, nak tengok minyaknya perlu diisi ke ataupun beberapa maintenance yang perlu ditukar pada masa itu. Okey, untuk apa? Untuk kereta tu dapat lebih perform dengan baik apabila masuk kembali dalam lita perlumbaan. Begitu juga dengan diri kita. Bila kita sudah seronok trade, tiba-tiba bila sesuatu berlaku musibah ataupun keadaan yang tidak baik menyebabkan trading plan kita tak jadi, kita mengalami kerugian dan sebagainya, sebab itu menyebabkan kita perlu berhenti seketika dan muhasabah diri untuk kita membuat perbaikan, memperbaiki apa yang perlu kita buat untuk memastikan teknik kita, trading plan kita lebih baik pada masa hadapan. Jadi saya mengambil gambar kereta F1 ni untuk kita sebagai trader. Okey, analoginya begitulah. Okey, apabila kita pecut membuat sesuatu trading plan satu ketika, kita perlu berhenti seketika untuk check and balance dan kita membuat penambahbaikan demi apa? Demi kemajuan, demi more sukses, kejayaan pada masa hadapan. Kerana itulah kita perlu berhenti seketika untuk kita muhasabah diri kita dan membuat penambahbaikan, memperbaiki apa yang patut diperbaiki demi apa? Demi kejayaan, demi penambahbaikan, demi kesempurnaan, perfectionist untuk pada masa hadapan. Okey, saya sebelum kita nak pergi lebih detail pada petang ini, saya nak mengucapkan selamat datang kepada mereka yang baru sahaja join sesi live kita pada petang ini. Tahniah kepada anda kerana memberi komitmen yang baik untuk bersama-sama dengan saya pada petang ini kan. Mungkin ada dalam kalangan anda yang sedang bekerja, sedang melakukan aktiviti yang aktiviti wajib kan, bekerja dan sebagainya, menghantar anak, tetapi mencuri masa sekejap pada hari Rabu untuk bersama-sama dengan saya dan mendengar sesi share live saya pada hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini, pada petang ini adalah mengenai rugi. Rugi 100 scam, rugi 100,000 kena dengan scammer, apa nak buat? Mungkin dekat sini untuk sesi pada petang ini, mungkin dalam kalangan anda yang nak berkongsi cerita pernah kena scam, mungkin boleh berkongsi dengan saya dan juga orang lain. Apakah perasaan anda apabila kena scam dengan orang lain dan apa yang kita nak buat setelah kita kena scam dengan scammer. Okey, saya ada dua cerita. Pertamanya saya pengalaman saya sendiri kena scam tahun 2013 macam tu, dan semalam saya baru menerima satu panggilan daripada salah seorang bakal student kita, okey, yang mana dia kena scam lebih kurang dalam 100,000 cash dan dia buat loan untuk pelaburan tersebut dan akhirnya dia kena scam. Jadi, pengalaman saya yang dah melalui kena scam ni saya akan kongsikan. Manakala panggilan telefon yang semalam tu dia sedang membuat satu langkah apa yang dia nak buat. Macam saya dah pernah kena dan saya dah melaluinya dan saya mengambil satu tindakan yang student tadi sebut dia belum buat apa-apa tindakan sebab dia baru sahaja kena scam. Alright. Okey, tadi saya sebutkan jika anda pernah kena scam, mungkin anda boleh komen scan pernah kena scam. Tapi nampaknya tidak ada kena scam, tak ada yang kena scam kat sini. Semuanya membuat tindakan yang betul dalam pelaburan. Alhamdulillah, saya tak dapat terima feedback daripada anda yang pernah kena scammer. Kan. Okey, alhamdulillah lah jika yang sedang follow dengan saya ni, ramai ni tengah follow dengan saya ni, mungkin membuat tindakan yang betul. Okey, kita baru saja terima daripada komen daripada Azizah Asbani
yang dia pernah kena scam. Kebanyakannya saya jumpa orang di luar sana pernah dan banyak yang kena scam. Jadi mungkin mereka ada satu perasaan kecewa, takut, serik untuk melibatkan diri dalam pelaburan. Jadi saya kongsikan pengalaman saya yang pernah kena scam RM10,000 pada tahun 2013 macam itulah lebih kurang. Dan apa yang saya buat apabila saya kena scam dan hilang duit lebih kurang dalam RM10,000. Mungkin apa yang telah saya buat ni, langkah-langkah yang saya buat ni boleh diambil iktibar, mungkin boleh dijadikan satu tindakan yang baik untuk kita react dengan apa yang telah kita alami. Okey, saya mulakan dulu dengan pengalaman saya. Okey, pada tahun 2012 macam itulah 2012 saya menerima satu pelawaan daripada kawan saya untuk melibatkan diri dalam pelaburan emas. Dalam pelaburan emas, masa tu tahun 2012, jika anda pernah dengar nama orang tu Tok apa, pandai-pandailah teka siapa yang pernah terlibat dengan dia, boleh sambung teruslah Tok apa Okey, pada tahun 2013, 2012 macam tu saya menerima pelawaan daripada kawan saya untuk melibatkan diri dalam pelaburan emas. Jadi saya pun laburlah duit saya dulu dalam 4,000 macam tu kan. Kemudian saya dapat emas tersebut. Saya dapat. Kemudian ditawarkan lagi, jika emas ni kami bagi balik pada owner tersebut dan saya tambah duit, maka saya akan mendapat lebih banyak lagi pulangan. Jadi bila saya bagi balik emas tersebut dan saya tambah sedikit duit, dan akhirnya emas saya tersebut hilang dan juga bukan hilang, tak dapat lah, saya tak dapat emas tersebut dan juga saya mengalami kerugian RM10,000. Apa nak buat, masa tu fresh graduate, masa tu saya tak pernah lagi terfikir untuk melibatkan diri dengan Bursa Malaysia. Jadi apa yang saya buat, saya panggil semula kawan saya tu. Saya ingat lagi masa tu dekat McDonald, dekat Ipoh, Seksyen 18, kami duduk bersama-sama. Soalan pertama saya pada dia adalah, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh libatkan diri dalam pelaburan di mana pelaburan tersebut kita yang kawal dia. Maka pada hari itu kami bersama-sama membuat keputusan untuk menceburkan diri dan mencari maklumat sebanyak mungkin mengenai pelaburan Bursa Malaysia. Jadi itulah titik permulaan kami apabila kami kena scam dan kami membuat satu tindakan untuk melakukan penambahbaikan pada masa hadapan. Okey, jadi apa yang saya buat? Apa yang saya buat adalah saya kaji balik metod yang owner tu, founder tu, iaitu emas yang create sistem emas ni, saya follow sistem dia, saya buat sistem dia sendiri dan akhirnya apa yang saya dapat dalam lebih kurang 10 tahun ni, saya dapat balik 300% kenaikan. Jadi kan apabila kita dah kena scam, pengalaman saya sendiri, apa yang saya buat ialah saya mengkaji balik sistem, metod yang founder ni buat, tapi saya praktiskan pada diri saya sendiri. Saya tak ajak sesiapa pun. Mungkin ada dalam kalangan kawan saya nak bertanya apa yang saya buat, sistem yang saya buat, saya share sahaja, tetapi tidak ada tindakan daripada mereka. Cuma saya percaya pada diri saya, sistem yang orang founder tersebut tipu saya guna, saya buat analisis dan saya execute untuk diri saya sendiri dan akhirnya dalam 10 tahun saya dapat kembali profit 300%. Jadi alhamdulillah lah kan, saya dapat balik cover saya punya kerugian pada masa tu yang hilang 10,000 tu. Alhamdulillah. Jadi apa yang saya ingin kongsikan di sini ialah apabila kita melakukan sesuatu musibah ataupun kita terlibat dengan skim pelaburan yang merepek, yang mempunyai yang ada unsur-unsur untuk menipu kita, adalah penting untuk kita berhenti sekejap, kita muhasabah diri kita semula, kita kaji adakah pelaburan tersebut betul ataupun tidak dan kita kaji sistem dia, kita implement sistem dia dan akhirnya saya dapat
membuat satu kejayaan di sini apabila saya memperoleh 300%. Okey, terhadap kerugian yang saya alami dulu, saya dapat gain 300%. Letak sejumlah duit, okey, saya dapat 300% daripada modal yang saya buat, hasil daripada penyelidikan saya sendiri. Itulah yang saya nak nasihatkan kepada anda. Apabila kita berlaku musibah, kita mengkaji, kita buat satu research dan kita buat implementation, adakah sistem ni berjaya. Pada masa tu saya fikirkan sistem ni baik, cuma pelaksanaannya yang agak kurang baik. Okay? Jadi saya cuma praktiskan pada diri saya dan alhamdulillah dianya berhasil. Alright, jika anda faham apa yang saya sampaikan pada petang ini, boleh komen faham? Sebelum itu, sementara saya menunggu anda memberi feedback, saya nak mengucapkan selamat datang kepada mereka yang baru sahaja join kita punya sesi live pada petang ini, iaitu Abdul Aziz, Aiman Mahadi, Muhammad Solihin, Abdul Rahman Man, Said Azhar, Zarima Abbas, Adnan Ashraf, Muhammad Emi Tajri, Sofia Natasha, Saharudin Abdul Samah dan ramai lagi yang join kita pada petang ini. Ada yang beritahu tadi, kata Azizah Asbani, saya serik sangat-sangat apabila terlibat dengan scammer. Cuba tanya balik pada diri kita, kenapa kita masih lagi boleh terlibat dengan perkara-perkara scammer ni, pelaburan yang menjanjikan bulan dan bintang dan akhirnya kita terlibat, akhir sekali kita rugi. Kenapa? Kenapa kita boleh terlibat dengan skim-skim pelaburan di luar sana yang menipu kita? Faham. Alright. Kalau faham, kita boleh pergi next question. Saya nak tanya kepada anda semua. Student-student Tuan Nizam Malik maupun newbie-newbie yang sedang menonton kita punya sesi live pada petang ini, mungkin boleh berkongsi dengan saya apakah punca kita boleh terlibat dengan scammer. Saya tunggu anda punya feedback sebelum kita pergi lebih dalam lagi kita punya sesi sharing pada petang ini. Mungkin, daripada Fatimah Zahra, mungkin sebab kita letak high hope. Kenapa Puan Fatimah? Kenapa meletakkan high hope? Apakah menyebabkan high hope tu untuk Puan mengatakan itu punca kita melibatkan diri dengan scammer ataupun pelaburan yang meripik dekat luar sana tu? Kenapa? Dekat high hope tadi tu, apa menyebabkan kita meletakkan harapan yang tinggi ke sana? Mungkin yuran anak-anak, mungkin kita nak kembangkan duit kita dengan cepat. Dia orang Islam pegang pada janji. Saya tak faham apa yang dia janjikannya. Kita hari ni kan lebih two-way communication. Saya mungkin akan mengulas 2 orang ke 3 orang saja punya komen supaya kita ada two-way communication. Jadi Puan Fatimah Zahra, apakah poin high hope tadi tu menyebabkan kita ni high hope terhadap pelaburan tersebut? Puan Zulia Mamat, dia orang Islam pegang pada janji. Saya nak tanya, janji apakah yang anda terima sebagai dah lah janji, kemudian you letakkan Islam sebagai platform untuk kita buat deal dengan dia. Cepat terpengaruh, mungkin dalam keadaan memerlukan keuangan, jadi ingat bila melabur tu harap-harap dapatlah untung. Terima kasih Puan Fatimah sebab memberi feedback saya. Ini salah satu feedback yang saya pinggir from the bottom line, yang memang orang biasa menyebabkan kita melibatkan di dalam dalam pelaburan yang berbentuk skema ni tadi. Dia kata apa tahu? Melabur memerlukan keuangan. Jadi mungkin somebody ni memerlukan keuangan, sumber keuangan yang cepat, yang mudah. Jadi melabur dekat tempat yang
tak patuh syariah, tak fixed compliant jadi mengharapkan modal yang kita letak tadi tu berkembang dengan cepat. Dan akhirnya mengalami kerugian. Pelaburan yang berteraskan syariah. Saya rasa saya tulis. Kita tutup ni dulu. Mana pen saya? Alright. Jadi kan, kenapa Okey. Jadi kan tadi ada yang share dengan saya sekejap. Ada dekat sini yang share dengan saya tadi adalah keperluan kewangan, perjanjian, mungkin skamer tu menjanjikan sesuatu berkenaan dengan dan meletakkan Islam sebagai mungkin pemangkin dekat situ menyebabkan kita terpengaruh, dan juga confirm terpengaruh. Yang ketiga saya baca dekat sini. Dekat sini ada yang katakan pelaburan berteraskan syariah 4. Okay. 5, dekat sini ada menyatakan kita ambil 4 je lah ya, kita nak cepat hari ni. Kita ambil 4 sahaja. Jadi menurut feedback yang saya terima daripada follower-follower kita di sini menyatakan kenapa terlibat dengan skamer adalah keperluan kewangan, perjanjian plus Islam terpengaruh, pelaburan berasaskan syariah. Jadi ini adalah reason sebab seseorang itu terlibat dalam pelaburan berbentuk skamer. Jadi kan apa yang perlu kita lakukan? Sebelum kita perlu lakukan, saya nak berkongsi satu lagi kisah dekat sini yang sebentar saja tadi yang berlaku. Dia pernah buat forex. Mengikut kefahaman saya tak setuju dengan forex. Saya tak terlibat dengan forex disebabkan oleh syarat muamalat tadi tu yang saya rasa saya tak patut melibatkan diri dengan forex. Mungkin ada orang ada sebab kenapa nak melibatkan diri dalam forex, itu tak apa, keperluan dia. Jadi kan bila peserta tadi yang bakal nak masuk ni dia kata dia terlibat dengan forex, dia terlibat dengan skamer, apabila kita memberikan satu offer, satu tawaran kepada dia untuk join kita punya program, dan dia kena melalui beberapa SOP seperti pembayaran, kemudian kita akan menyediakan modul, program apa yang dia patut buat, dan kami menawarkan dalam bentuk structured yang jelas. Tidak ada janji manis, tidak ada promising yang kita katakan jika libatkan diri dengan kami akan menjanjikan bulan dan bintang. Tidak. Kami menyediakan satu tawaran yang structured, yang di mana jika dia adalah pelajar ataupun newbie, student yang newbie, dia perlu melalui proses satu sehinggalah dia lengkap memenuhi untuk program kita.
Okey, apa yang feedback saya dapat ialah pelajar tersebut mempersoalkan kenapa nak kena lalui benda ini, kenapa nak kena macam ini, kenapa nak kena macam itu. Soalan saya pada dia, bila awak melibatkan diri dalam forex dan juga scammer, adakah awak bertanya soalan ini, soalan awak tanya pada saya ni kepada scammer tersebut? Saya pasti tidak. Kerana dia letak duit sesuka hati sahaja, okey, tanpa dia memikirkan risiko di belakangnya. Saya nak cuba kontak kawan saya yang pernah kena scam 2 tahun lepas. Melalui Telegram sahaja, kawan saya boleh pindahkan duit 30,000 tanpa mengenal orang tersebut. Bila dah kena 30,000, terduduk, menangis, menyesal, baru jumpa saya untuk membuat apakah tindakan yang perlu dia buat. Bila kami menceritakan tindakan satu persatu untuk dia buat, tetap tidak mengambil tindakan. Jadi dekat sini menjadi satu persoalan kepada saya. Sebenarnya newbie-newbie di sana mungkin boleh jawab dengan saya, apa sebenarnya yang kamu semua mahukan? Okey, jika anda kena scammer dan boleh pindahkan duit just like that, kami yang menyediakan satu SOP yang structured, memberi penerangan yang baik, tetapi anda mengambil masa yang panjang untuk memikirkan ataupun membuat consideration yang terlampau sangat, sedangkan kami menawarkan sesuatu program yang dapat membantu dan juga membimbing anda. Jadi fikir-fikirkan soalan saya, kenapa anda mudah nak masuk ataupun terlibat dengan scammer tetapi memerlukan masa yang sangat panjang ataupun memerlukan masa untuk membuat pertimbangan kepada program-program yang kami tawarkan untuk membantu dan juga membimbing anda sebagai seorang trader yang berilmiah pada suatu hari nanti. Tanya diri anda sendiri, okay? Alright. Dekat sini baru je ada yang baru watching kita punya live. Saya mengucapkan selamat datang kepada anda yang baru sahaja join kita punya live pada petang ini. Tahniah kerana memberi komitmen kepada anda untuk bersama-sama dengan saya dengan sesi live bersama dengan saya setiap hari Rabu wajib dalam program Pit Stop Saham. Okey. Jadi nampak ya kenapa terlibat dengan scammer. Kita sendiri membincangkan, anda yang memberi maklum balas adalah dikarenakan disebabkan oleh keperluan kewangan, melibatkan perjanjian dan menggunakan platform Islamik tadi itu untuk mempengaruhi kita terlibat dengan scammer dan juga terpengaruh dengan janji-janji dan juga bulan dan bintang. Janji-janji bulan dan bintang lah tersebut. Dan last sekali, mereka menggunakan pelaburan berasaskan patuh syariah, menyebabkan kita yakin dengan apa yang dia buat. Okey. Saya memperoleh data ini daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Okey, menurut data ini, RM 2.6 bilion kerugian angkara skamer sepanjang tahun 2019 hingga 2023 yang telah dilaporkan. Okey, scam pelaburan antara skamer yang paling tinggi dekat Malaysia ni iaitu 984 juta, scam panggilan telefon 637 juta, sesi pembelian atas talian 365 juta, love scam 268 juta dan scam pinjaman tidak wujud sebanyak 210 juta. 2.6 juta guys, banyak. So tadi ada dalam kalangan kita yang tadi tu baru saja memberi feedback kepada saya bahawa diri dia sendiri dalam kalangan anda tadi kan mengaku yang anda terlibat dengan scammer. Rugi tau, kebanyakan 2.6 bilion. Jadi kan saya punya pengalaman dulu bila dah kena rugi 10,000, apa yang saya buat analisis. Saya tengok dia punya method yang dia buat tu. Kemudian saya kata method ni betul.
Cuma pelaksanaan saja yang menyebabkan program pelaburan itu tersebut tak okey. Jadi saya praktiskan benda tu, saya letak dengan 5,000 6,000 modal saya macam tu, dan alhamdulillah lebih kurang dalam 10 tahun saya dah gain 300%. Siapa nak tahu? Okey, siapa nak tahu boleh tanya saya dekat bawah ni. Siapa nak komen, siapa nak apakah perniagaan yang pernah saya buat, okey, skema yang saya pernah terkena skema dan saya buat research dan akhirnya saya dapat gain 300%. Siapa nak tahu, komen nak dekat ruangan komen. Okey, sementara saya menunggu feedback daripada anda semua, apa perniagaan tersebut? Fatimah Zahra, saya tanya, saya direct je lah ya. Okey, saya terlibat dengan skema emas pada tahun 2012 2013 macam tu, namanya Tok. Tok apa saya tak tahu. Okey, anda teka sendiri. Okey, saya buat emas bila saya bekerja, saya ada pendapatan tetap, saya beli emas terpakai dan saya pajak dekat Arhanu. Dapat duit daripada pinjaman Arhanu tu, okey, saya beli lagi emas. Jadi nak tebus tu saya gunakan duit gaji saya. Jadi dia ada rotation, tidak akan tidak akan ada emas yang tergandai dekat situ. Saya akan pastikan tiap bulan saya mampu untuk membuat pembayaran balik semula, iaitu menebus semula emas tersebut. Sistem Arhanu. Dan emas yang terkumpul pada masa itu bernilai RM5,000. Pada tahun 2013-2014 saya menyimpan emas terpakai dan akhirnya sekarang ni harga emas dah meningkat sehingga 200% lebih. Itu yang saya buat. Saya tak menyalahkan orang lain pada masa itu, walaupun pada peringkat permulaan saya rasa geram, tapi saya jenis yang suka buat research. Saya lakukan research terhadap perniagaan orang tersebut dan saya lakukan sendiri dan akhirnya saya mendapat gain semula sebanyak 200% lebih ke 300% lebih. Jadi apa yang saya nak kongsikan dekat sini, apabila kita terlibat dengan skema, kita dah terkena dengan penipuan tersebut. Okey, nak cakap apa ya? Apa yang saya boleh nasihatkan adalah anda kena cool down, muhasabah diri dan buat research apa yang kita boleh buat penambahbaikan pada tindakan kita yang salah tadi tu. Jadi saya buat research lebih kurang dalam 5 bulan 6 bulan. Oh, sistem Arhanu ni betul. Dan saya praktiskan sendiri. Saya tak ajak orang pun dan alhamdulillah 5,000 modal saya pada masa tu, hari ini dah dapat 17,000. Macam itu. Okey, terima kasih kepada mereka yang nak tahu tentang apa yang saya buat selepas saya mengalami kegagalan dalam pelaburan yang kali pertama saya libatkan diri. Okey, ini adalah data menunjukkan berapa bilion orang luar di sana, yang di luar sana terlibat dengan yang terlibat dengan pelaburan berbentuk skema sebanyak 2.6 bilion. Sangat banyak tuan-tuan. Sekejap saya tulis kat sini. $2.6 bilion dan jumlah yang paling tinggi adalah scam pelaburan sebanyak 984 juta ringgit. Okey, terhadap penerangan saya tadi, adakah anda faham? Okey, saya perlukan komen dan juga feedback daripada anda. Penerangan saya tadi faham ke? Faham. Tentang bagaimana saya react dengan pertama kali saya kena scam. Adakah perkongsian saya tadi faham? Anda boleh komen faham. Yes, Fatimah Zahra, faham. Okey, bila kita structure, bila kita dah membincangkan bahawa kita terlibat dengan satu skim pelaburan yang menipu, kemudian saya menerangkan satu tindakan yang pernah saya lakukan dan saya minta feedback daripada anda semua bahawa anda faham. Jadi soalan saya yang seterusnya, apakah tindakan kita apabila kita dah mengalami kerugian, kita dah terlibat dengan skema? Okey, apa yang perlu kita buat setelah kita mempunyai satu perbincangan yang berilmiah
Saya baru saja sebentar tadi berkongsi dengan tuan-tuan dan juga puan-puan mengenai apa tindakan yang saya lakukan dan anda memberi feedback faham. Jadi, okey, soalan saya seterusnya, apakah tindakan anda selepas ini? Nanti kita sama-sama akan share dengan sesi live kita ni apa tindakan kita selepas ini. Okey. Alright. Kemudian, okey, saya pernah terbaca daripada laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia bahawa orang Melayu lah yang paling banyak terlibat ataupun melibatkan diri dengan pelaburan yang berbentuk skamer ni, ataupun kita lah orang Melayu jumlahnya yang paling tinggi terlibat dengan skamer ni. Okey. Kalau tengok kat sini tahniah semua. Bulan kelahiran anda dan anda akan menerima hadiah berdasarkan bulan kelahiran. Okey, maknanya dia menjanjikan sesuatu dengan share kita punya information, kemudian kita akan dapat hadiah. Kalau tengok dekat sini kan, saya boleh besarkan kot. Okey, tak boleh. Tak boleh. Dekat sini takut tengok ramai yang terjebak. 41.2K, 40,000 orang yang berminat dengan program berbentuk ini. Nampak tak masyarakat kita? Kenapa masyarakat kita tadi nak sangat terlibat dengan saham ni tadi? Kita dah bagi 4 poin tadi. Okay, faktor kewangan, terpengaruh, perjanjian patuh syariah, meletakkan Islam sebagai apa? Sebagai satu platform, menggunakan nama Islam ni sebagai satu platform untuk kita melibatkan diri dalam saham yang tidak patuh syariah maupun skamer. Okey, jadi untuk page ni dia nak menceritakan 41,000 orang yang terlibat dalam pelaburan yang berbentuk tak patuh syariah maupun skamer. Okey. Okey, skamer ni, okey, mungkin anda pernah menerima satu link. Okey, skamer pancing orang suruh tekan link. Bila kita tekan link, okey, kita akan terus memberikan kita punya beberapa informasi yang sangat penting untuk mereka. Mungkin mereka boleh menceroboh kita punya sistem akaun kita. Okey, yang kita simpan apps kat dalam kita punya handphone. Mungkin saya tak pernah tahu pasal benda ni kerana jika saya dapat link-link yang tak berkaitan dengan diri saya, yang tak penting dengan diri saya tidak akan tekan link tersebut. Jadi saya menjauhkan benda-benda yang saya rasa tak penting ataupun mencurigakan, saya akan abai. Okey, saya mungkin boleh baca beberapa komen kat sini. Okey, daripada Maisarah Ani, dari modal bagi skamer, baik duit buat modal kelas, walaupun ada rugi, untung itu pasti, ilmu pun dapat. Ya, poin Maisarah Aini. Itu yang saya lakukan langkah kedua. Apabila saya bersembang dengan kawan saya tadi dan kami mencapai satu keputusan untuk melibatkan diri dalam satu pelaburan yang kita boleh kawal, yang boleh kita baca data tersebut. Kerana itu kami berdua pada masa itu berjanji dan memutuskan untuk melibatkan diri dalam pelaburan Bursa Malaysia. Jadi duit yang kita ada tu, okey, saya masuk. Sudah pasti saya pernah mengalami kerugian maupun untung, tetapi kami mempunyai kepuasan yang sangat puas sebab kami dapat belajar. Okey. Mengikut apa yang saya faham, okey, melalui kajian saya, pembacaan saya dari segi sudut muamalat, okey, sudut muamalat tersebut mendedahkan saya untuk memastikan sesuatu perniagaan ataupun pelaburan tersebut patuh muamalat, mesti adalah pembeli, penjual, barang, untung rugi dan akhir sekali akad. Dan akhir sekali adalah akad. Jadi dekat sini apabila syarat yang keempat, untung rugi, apabila sesuatu perniagaan yang menjanjikan keuntungan semata-mata
tanpa memberi tahu kita tentang risiko, saya terus mengatakan perniagaan tersebut tak patuh syariah, tak patuh muamalat dan saya akan elakkan diri kerana dia mempunyai ciri scammer. Jadi kepada diri anda, banyakkan pembacaan bahan-bahan berilmiah mengenai pelaburan fake syariah compliant. Melalui pembacaan saya membuat satu kes sebulan. Jika perniagaan tersebut menawarkan perjanjian keuntungan semata-mata, saya terus tepis bahawa pelaburan tersebut ataupun perniagaan tersebut adalah scam dan tak memenuhi syarat muamalat. Jadi di situlah menyelamatkan saya, iaitu ilmu, supaya saya tidak terlibat dengan sesuatu pelaburan yang tak patuh syariah yang berbentuk scammer. Jadi tip dekat sini, anda kena ada ilmu. Ada ilmu terdapat dua cara, sama ada anda membaca ataupun anda menghadiri kelas yang berbayar maupun tidak berbayar. Jadi kalau tengok dekat sini kan, hanya 3 jam letak 300 dapat 13,000. Okey, letak 500 dapat 15,000. Okey, letak 10,000 dapat 32,000. Soalan saya pada statement dekat sini, melalui syarat muamalat, pembeli penjual untung rugi akad dan juga pembeli penjual barang untung rugi akad. Jadi dekat sini bila dia menjanjikan pulangan tanpa ada risiko, dah sah-sah lah platform ini ataupun tawaran ini berbentuk scammer sebab dia tidak meletakkan risiko ataupun risiko, betul. Dia cuma menyatakan keuntungan semata-mata dan saya terus kick benda ni bahawa tawaran yang ditawarkan kepada kita adalah lebih mencurigakan. Okey, jadi apa seterusnya? Kadang-kadang kan kadang-kadang dia suruh kita tekan link dan kita tertekan link, masa tu mungkin dia cuba baca sebanyak mungkin data-data yang ada dalam telefon kita dan mereka hack sistem kita. Saya tak ada pengalaman benda ini sebab saya jarang untuk tekan link terhadap mereka yang bagi link. Kadang-kadang kan kita ada kawan yang kita save nombor dia tapi dah lama tak contact, tiba-tiba dia suruh kita tekan link. Memang saya tak lah. Salam Tuan Hakim dan semua yang ada petang ini. Puan Mahizan. Puan Mahizan Mak Yusof. Ya Allah, Waalaikumsalam Puan. Selamat datang selamat datang kepada Puan yang join kita punya sesi live pada petang ini. Alright. Okay, next. Ini pun sama juga. 3 jam je dapat ratusan ribu, jual dadah pun tak untung sekejap itu. Baca tak? 3 jam je dapat ratusan ribu, jual dadah pun tak untung sekejap itu. Dekat Malaysia ni ASB, PNB, apa lagi? EPF adalah badan yang paling besar, yang memegang dana yang besar. Okey, di mana kalau kita meletakkan kita punya simpanan duit kita kat dalam ASB, baru-baru ni ASB hanya mengumumkan 5%, 6% macam tu je kan. Pun 5% daripada 6% sahaja duit modal kita. Yang ini 3 jam je dapat ratusan ribu. Letak 1,000 dapat 30,000, letak 10,000 bagi 400,000. Badan yang paling kukuh dekat dalam Malaysia ni pun macam EPF, apa lagi yang ada dekat dalam Bursa Malaysia kan, pun tak boleh menjanjikan bulan dan bintang sebanyak ini. Dan bila tawaran ini lalu dekat dalam Facebook anda boleh kan terlibat dalam bentuk tawaran yang ditawarkan. Jadi dekat sini kan betapa kurangnya kita punya kesedaran, kita punya ilmu mengenai pelaburan saham Malaysia. Okay. Alright, kita teruskan slide yang seterusnya. Slide kelima. Seorang ahli perniagaan menggunakan gelaran Datuk Wira didakwa telah memperdayakan ratusan mangsa. Sebab apa? Sebab nak kaya cepat, sebab tak nak cari ilmu, sebab tak nak rasa peritnya belajar. Tahu nak senang dan mudah. Padan muka. Ni saya punya komen sebenarnya. Okey. Awak tahu tak, saya melalui lebih kurang 7 tahun, 6 tahun untuk saya memahami
ilmu pelaburan ni. 6 tahun guys, barulah saya dapat membuat satu kesimpulan apabila saya nampak peluang kaunter di Bursa Malaysia, barulah saya dapat buat satu keputusan untuk membeli ataupun tidak. Betapa periknya 5 tahun ke 6 tahun ni nak belajar untuk memahamkan asas ilmu teknikal dan juga fundamental ni, asas saham ni untuk saya berjaya sehingga kini. Jadi kepada newbie-newbie dekat luar sana maupun pelajar-pelajar kita yang sedia ada dekat sini, bagi peluang pada diri sendiri untuk belajar pelaburan, ilmu asas pelaburan yang betul. Kemudian bagi masa kepada diri kita untuk memahamkan ilmu yang kita belajar tadi sehinggalah kita dapat membuat satu keputusan yang betul. Untuk kita membuat satu keputusan yang betul ni pun memerlukan masa. Kadang-kadang tu student-student kita menghantarkan kajian berdasarkan SOP yang kita dah tunjukkan, namun kaunter yang dia hantar masih lagi tak okey pada sudut pandangan saya. Jadi bila kita belajar sesuatu ilmu tu, bagi masa diri sendiri untuk belajar ilmu dan bagi masa pada diri sendiri untuk memahamkan ilmu tersebut. Kerana jangan beranggapan belajar sesuatu ilmu itu mudah dan cepat. Secara personalnya, secara peribadinya, saya mengambil masa 5 tahun untuk saya memahamkan ilmu saham ni. Barulah saya yakin dan berani untuk berkongsikan ilmu ni kepada anda semua. Okey, mungkin saya boleh baca komen daripada kita punya salah seorang follower dekat sini. Freddy Idi, kita boleh menggunakan formula tipu dalam mengenal pasti sesuatu pelaburan scam ke tidak? Tidak akan rugi, indah khabar dari rupa, peluang hanya sekali, untung besar. Guys, siapa yang sedang menonton ni, please tulis komen daripada Cik Freddy Idi ni. Okay, formula tipu. Bagi saya ini adalah satu perkongsian daripada kita yang leisure dekat bottom ni, di mana kita boleh berkongsi pandangan kita sebawah mana yang mungkin ataupun sebaris dengan kita sekarang ni, minda kita yang biasa-biasa ni sahaja. Kita share kita punya pengalaman, kita punya rasa. Jadi sesiapa yang sedang follow kita punya live pada petang ini, tolong tulis komen Freddy Edi ni, iaitu formula tipu. Apa yang dimaksudkannya? T, tidak akan rugi. I, indah khabar dari rupa. P, peluang hanya sekali. U, untung besar. Jika anda nampak keempat-empat formula tersebut, lalu dekat tawaran, lalu dekat dalam Facebook anda, buang saja offer tersebut. Namun begitu, itulah malangnya. Semalam pun saya masih dapat call lagi daripada student, bakal student yang dia dah kena tipu RM90,000. RM100,000. Apa nak buat? Saya tanya dengan dia, kenapa letak RM100,000? Tuan? Sebab dia boleh tolong saya punya duit ni untuk dilaburkan. Ingat, duit kita tidak boleh diberikan kepada orang ketiga untuk uruskan. Itu syarat. Syarat yang saya pegang. Saya tidak akan membenarkan duit cash saya kepada pihak ketiga untuk uruskan, melainkan orang tersebut adalah insurans ataupun unit trust. Setakat itu je ilmu yang saya tahu. Jadi, bagaimana tuan tadi tersebut boleh bagi RM90,000 kepada orang yang dia tidak kenal untuk diuruskan. Akhirnya duit tu terbang RM90,000. Buat loan ya, dahlah RM90,000 hilang. Dan bulan-bulan kena bayar lebih kurang dalam RM3,000 ke RM4,000 sebulan. Bayangkan, sepatutnya duit tu boleh dikembangkan dengan baik. Paling-paling busuk lah letak dekat ASB. Akhirnya, kena tipu dan kena ada komitmen tiap-tiap bulan untuk membuat pembayaran. Mungkin dekat sini yang ada pengalaman ataupun formula untuk dikongsikan bersama dengan saya dan juga orang lain, mungkin anda boleh kongsikan di ruangan komen untuk manfaat pada semua orang. Follower kita, jika apa yang kita kongsikan pada petang ini dapat bermanfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain, anda boleh klik butang share dan sharekan kepada orang lain. Mana tahu apa yang kita bincangkan pada petang ini dapat memberi nilai tambah kepada orang lain untuk kesedaran mengenai asas pelaburan saham pada masa hadapan. Anda boleh klik butang share.
Okey. Kita pergi next. Keenam pun masih lagi menawarkan package pelaburan letak 500 dapat 10,000. Paling tinggi package yang 15,000 dapat 600,000. Wow, you all letak 15,000 dapat 600,000 dalam masa 3 jam je. Weh, letak 15,000 dalam masa 3 jam je dapat 600,000. Nampak tak? Nampak tak perjanjian dia? Puan Faizah Haji Baba. Terima kasih Pak, kita baru saja buat call pagi tadi. Terus letak tipu. Yes. Okey. Sebab perjanjian yang dia buat tak munasabah. Dan kita balik kepada syarat muamalat Pembeli, penjual, barang, untung rugi, akad. Okey. Kat sini untung rugi dia menceritakan untung sahaja. Soalan saya, mana rugi dia? Mana risiko perniagaan tersebut? Okey, selain daripada formula tipu tadi tu, saya menggunakan syarat muamalat kepada diri saya untuk lead sebarang keputusan yang perlu saya buat apabila nak libatkan diri dalam sesuatu pelaburan. Okey. Jadi siapa tadi Freddy tadi tu? Freddy AD tadi tu, please. Okey, kita punya follower kita, saya tak tulis kat sini. Okey, sebab jika anda betul-betul alert apa yang kita kongsi pada petang ini, okey, anda sendiri bertanggungjawab dengan diri anda terhadap ilmu yang kita pelajar pada petang ini. Anda catat daripada Tuan Freddy Edi, formula tipu. Sangat bagus formula tersebut. Hanya 4 saja, TIPU, tipu. T adalah tidak akan rugi. I indah kabar dari rupa. P peluang hanya sekali. U untung besar. Jika anda dapat menginterpretasi, identify apabila sesuatu tawaran itu lalu dekat Facebook anda dapat kena pasti 4 formula ni dah buang sahaja. Siapa ni? Saya dah baca. Mahizan, penjawat awam pun ramai kena tipu. Dah lah baru pencen, habis lesap duitnya. Saya buat macam ni Puan. Gitu. Betul. Saya tak nak mention. Okey, saya tak nak mention siapakah golongan yang paling banyak terlibat dengan pelaburan yang berbentuk scam ni. Kesian tak kita bekerja hampir 30 tahun, malah lebih, duit pencen kita, duit royalty kita tu kita letak dekat dalam satu pelaburan yang berbentuk tipu tadi tu, yang mana Cik Freddy kongsikan tadi, dan akhirnya kita tak dapat pun menikmati zaman pencen kita dengan baik dan seronok. Malah kita pula dipertanggungjawabkan untuk membayar loan komitmen setiap bulan sebanyak 3,000 ke 4,000. Banyak you all, please lah. Lebih baik duit tu bagi dekat Well Academy je. Tak. Bukan bagi, kami tak menerima duit daripada anda Sorry ada call tadi. Okay, kami tak menerima duit daripada anda. Okay, jadi apa yang kami boleh buat, Well Academy, tim Saham Mastri, saya, Tuan Hakim, dan juga Tuan Nizam Malik serta tim-tim admin yang lain akan membantu dan juga membimbing anda dalam track yang betul. Jika apa yang kami buat ni tidak dapat meyakinkan anda boleh pergi ke page Facebook Tuan Nizam Malik dan anda tengok testimoni-testimoni yang telah berjaya mendapat keuntungan. Pagi tadi saya ada share saya punya keuntungan di grup PSM, di grup kita punya student-student kita yang join program Premier Saham Mastery. Saya share sebagai trainer pun saya juga trading dan saya mengalami keuntungan juga kerugian. Untuk menyatakan validation, mungkin ada dalam kalangan anda newbie-newbie yang sedang mendengar ni ataupun orang awam yang baru dengar sahaja kelas Premier Saham Mastery, program Premier Saham Mastery 2.0 ni. Okey, untuk buat validation, saya sendiri dan juga Tuan Nizam Malik akan trade bersama-sama dengan anda di Bursa Malaysia. Kalau saya pagi tadi untung 7%, lebih kurang pukul 12 saya untung 10%. Itu persen. Kalau Tuan Nizam dia untung lebih kurang 26k plus. Siapa yang nak tengok untung kami dan juga studi-studi lain boleh join program kami dan saya akan buat sedikit promotion di hujung sesi live kita nanti. Okey, jadi kan penjawat awam pun ramai kena tipu. Ya, betul. Betul Puan Mahizan. Penjawat awam paling ramai sebenarnya. Okey. Persatuan Pengguna Islam Malaysia ada memberi nasihat
okey, dengan mengatakan hati-hati kalau nak melabur, lebih-lebih lagi bila yang menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal dalam masa yang singkat. Takut-takut nanti apa yang anda ikut bukannya pelaburan wang, tapi pelaburan wang. Peleburan wang. Okey. Jadi mudahnya orang kita dipermainkan skamer, yalah kita bangsa yang paling mudah kena scam. Okey. Sekejap Jadi kan di awal permulaan perbincangan kita dah menceritakan masalah kan, kita terlibat dengan skamer. Dan kita mengadakan satu perbincangan dekat sini, perbincangan yang profesional di mana saya berkongsikan pengalaman saya tentang bagaimana saya nak mengatasi skamer yang telah saya lalu. Jadi saya tanya tadi di awal kita punya sesi conversation kita, sesi live kita, setelah kita dah buat perbincangan, apakah tindakan kita? Apakah tindakan kita? Ini saya Saya daripada peringkat awal kena scam macam anda juga. Apa yang saya buat adalah saya membuat research. Lepas saya buat research, saya tak faham. Saya pergi kelas. Berapa banyak duit yang saya laburkan untuk pergi kelas? Banyak. Jadi kepada anda yang di dalam ini, newbie-newbie maupun yang dah pernah join mana-mana kelas, selagi anda rasa tak cukup, anda akan cari. Kerana itu, pengalaman saya mencari ilmu ni dalam 7 tahun, 8 tahun ni, saya kongsikan supaya anda membuat satu keputusan yang baik pada peringkat awal jika anda nak melibatkan diri dalam saham, supaya anda tidak membuang masa dan dapat menjimatkan, memendekkan masa yang saya perlu ambil lebih kurang bertahun-tahun, anda mungkin perlu 6 bulan ke setahun sahaja. Jadi kan, apa yang saya nak share pada anda, ini, buku ni adalah buku yang saya tulis nota untuk melibatkan diri dalam pelaburan Bursa Malaysia. Bila saya dah kena scam, saya akan study dan saya akan buat nota nota ni pada tahun 2016. Bukti nak menunjukkan kepada anda yang di luar sana yang mengatakan saya mungkin tak serius ataupun saya menipu, ini adalah bukti yang saya membuat ulang kaji, yang mana saya membuat analisis. Saya tak memaksa anda untuk mempercayai saya, tapi inilah yang saya lakukan untuk saya berjaya dalam dunia saham. Daripada saya tak tahu apa-apa, daripada saya pernah kena scam, saya mengambil satu tindakan untuk memutuskan bahawa saya nak melibatkan diri dalam pelaburan patuh syariah di Bursa Malaysia. Jadi saya perlukan satu ilmu yang betul-betul asas, dan bila saya perlukan validation terhadap apa yang saya baca, saya akan pergi ke kelas. Banyak. Saya buat nota berwarna-warni. Ni candlestick. Apa lagi? Saya lap satu-satu. Bukti tarikh nak tengok tarikh. 11 hari bulan 11 2016. Saya siap tulis lagi kat situ. Mana? Nampak tak? Top Glove, Supermax, Evergreen. Tahun 2016. Dan sekarang ni tahun 2024. Validation. Guys, apa yang saya baca hampir 10 tahun. Takkanlah usaha mengkhianati hasil. Kan? Pernah dengar tak statement tu? Takkanlah usaha mengkhianati hasil. Ini adalah bukti bahawa saya melakukan tindakan. Dan hasilnya, pagi tadi saya baru share 7%. Kalau Tuan Nizam 26K. Itulah hasilnya. Takkanlah apa yang saya buat 2016 dulu, iaitu usaha
akan mengkhianati hasil. Alright. So, jadi apakah tindakan anda selepas kena scam adalah anda kena mencari ilmu. Okay? Okay. Okay. Kita ada dua, sistem dengan ilmu. Apabila saya dah kena scam, saya mula membaca. Bila membaca, banyak benda yang saya tak faham. Sebab I receive a ton of the information. Saya terima banyak sangat information. Okay. Tambah pada masa tu saya memang aktif pergi kelas-kelas saham yang percuma. Di luar sana dianjurkan oleh pakar-pakar saham kita. Okay. Banyak sangat maklumat-maklumat yang saya terima sehingga saya pun pening. Jadi kan apa yang perlu saya adalah sistem dengan juga ilmu. Kami The Well Academy di tim Saham Mastery, kami menawarkan program yang dapat membantu anda untuk kami bimbing dan juga kami ajar anda untuk faham asas saham di peringkat awal. Jadi program kami ni memang khas ditujukan kepada newbie di luar sana yang berminat untuk tahu apa itu asas saham. Jadi kepada mereka yang nak membuat tindakan selepas terkena scam, apa yang perlu ada adalah sistem. Itu yang saya buat terlebih dahulu. Sistem, dan saya mencari, bukan ilmu, sorry. Coach. Okay. Saya kena cari sistem dan juga coach. Okay. Di mana dalam program kita ada sistem yang kita tawarkan kepada anda, okay, untuk kami bimbing dan juga kami bantu anda memahamkan ilmu asas saham, di mana sistem tersebut perlu dibantu oleh seseorang, iaitu kita panggil coach, okay, ataupun guru untuk membantu kefahaman anda dengan lebih cepat. Kalau di Well Academy ni melalui program Premier Saham Mastery, saya, Tuan Hakim dan juga Tuan Nizam akan membantu anda as a trainer. Okay, akan membantu mempercepatkan kefahaman anda mengenai asas saham, iaitu technical dan juga fundamental analysis, okay, dengan sistem yang kami tawarkan bersama dengan coach. Jadi kepada mereka yang newbie di luar sana, okay, sebelum ni Well Academy ataupun Premier Saham Mastery kami hanya menawarkan program dalam bentuk online, dan kami menerima feedback yang banyak di luar sana, di mana Tuan Nizam, bilakah nak buat program secara online dan secara offline nak berjumpa. Jadi kami membuat satu program untuk tahun 2024 di mana kami akan membuat program Newbie Saham Mastery Live Event pada bila? 3 Februari 2024 di mana? Di Hotel Amansari Nusa Jaya. Okey. Di mana? Di Johor Bahru. Baik. Saya baru saja berbincang dengan Tuan Nizam Adik dan juga pihak admin di mana kami melanjutkan nilai yuran kami sebanyak RM27 sahaja sehingga hujung bulan ini. Jadi kepada mereka yang berminat, okey, terutama sekali kepada newbie, ini adalah satu peluang untuk anda rebutkan dan join program kami berbentuk offline di mana kita boleh bersemuka. Alright, nilai dekat sini RM27 sahaja guys. Kalau kita pernah kena tipu RM10,000 macam saya dahulu, takkanlah RM27 kita tak boleh nak spend untuk diri kita bagi permulaan kita melibatkan diri di Bursa Malaysia.
teramat-amat murah dengan nilai yang kami berikan kepada anda sangat banyak dan sangat tinggi. Saya sendiri akan coach, akan jadi trainer dekat sana bersama dengan Tuan Nizam Malik. Kami betul-betul serius untuk membantu dan juga membimbing anda. Jadi kepada anda, terutama sekali newbie yang berminat untuk bersama-sama dengan kami, program live iaitu program bersemuka bersama kami iaitu Newbie Saham Mastery Live Event pada 3 Februari 2024 di Hotel Amansari Nusa Jaya JB, di mana kos kita hanya RM27. Kepada anda yang berminat untuk bersama-sama dengan kami program live event ini, okey, boleh komen nak sekarang dan admin kita akan kontak anda secepat mungkin untuk sesi pendaftaran. Alright. Mungkin sebelum kita menamatkan kita punya sesi live pada petang ini, okey, saya mungkin boleh baca komen kalau ada komen kat sini. Bring the video on. Okey. Tadi kan Puan Fatimah Zahra, apa yang wow? Boleh share lagi tak apa yang wow kat situ? Mungkin kita ada sikit lagi sesi sharing. Masa tuan berapa lama? Saya pukul 8 kita start hingga pukul 1. 8 pagi hingga 1 petang. Okey. Sekejap saya confirmkan semula dengan admin. Sekejap minta maaf sangat. Okey, sekejap. Live event pukul 8 hingga pukul 1 kan? Kita 8 hingga? Okey. Okey guys, saya baru confirm dengan admin. Minta maaf, saya kena confirmkan sekali lagi. Jadi kelas kita pada hari Sabtu iaitu 3 Februari pada pukul 8 hingga pukul 1 petang. Alright, kepada mereka yang bertanya masa tu berapa lama, pukul 8 pagi hingga 1 petang. Puan Fatimah Zahra, wow, sebab catatan nota Tuan Hakim begitu detail. Ya, mungkin saya boleh sahkan dengan admin kita bahawa nota yang saya buat ni memang berwarna dan saya punya behavior memang berwarna dan juga detail. Itu saya. Mungkin saya boleh panggil saya punya alright. So, ya Puan Fatimah Zahra, saya memang sangat detail terhadap apa yang saya catat. Okay? Dan teknik yang saya tulis pada tahun 2016 saya masih lagi praktis sehingga sekarang. Okay, sorry saya tak gegar kan. Okay. Alright, apa lagi nak baca kat sini? Nampak tak tarikh 17/11/2016. Okey, dari segi sudut fundamental saya akan tengok EPS, main market, payout shelf, undervalue or overvalue, apa lagi saya tulis, current, semuanya. Okey. Company buat apa? Nampak catatan saya pada tahun 2016. Okey, itulah yang saya buat dahulu pada permulaan saya melibatkan diri dalam Bursa Malaysia. Jadi Puan Mahizan, bagus tu Hakim dah macam cikgu sekolah. Puan Mahizan, tak, saya cuma nak ingatkan, Puan Mahizan ke cikgu tu? Cikgu juga kan Puan Mahizan kan? Okey, itulah tugas saya sekarang ni sebagai trainer. Saya cuma nak membuat validation bahawa apa yang kami sampaikan adalah berbentuk kajian, valid. Saya sebagai guru yang nak mengajar, sebagai trainer pun saya memang buat. Saya terbaca Sabzah Muhammad Lazim Syam, logo negeri Perak tu. Ya, saya daripada Perak, betul. Jadi buku ni adalah catatan daripada arwah abah saya kot. Dia punya kursus, jadi saya ambil buku ni untuk saya buat catatan. Allahu Akbar, ada benda yang tak sepatut saya tunjuk kat sini. Okey. Ya betul. Buku syariah. Okey. Mahizan Yusuf. Ya guru. Puan Mahizan, saya ingat lupa. Okey, betul lah guru kan yang saya telefon hari tu. Ya. Puan Mahizan pun buat untung banyak. Maintain dengan teknik yang Puan Mahizan dah
rasa sesuai dan buat penambahbaikan dengan apa yang Tuan Nizam nasihatkan pada Puan. Hari itu kita ada sedikit buat penambahbaikan kan. Jadi follow up dan buat penambahbaikan. Saya rasa insya-Allah suatu hari nanti Puan juga akan berjaya macam student-student yang memang sentiasa create untung macam Tuan Yusof kan. Tuan Yusof tu kat dalam kita punya grup Premier Saham Mastery sentiasa maintain memperoleh profit. Tadi saya tanya ada komen 27,000 pula. RM27 untuk pengenalan kan. Selepas tu berapa modal berbayar dan modal tak berbayar. Okey. Encik ada Ashraf, nanti admin akan contact Tuan untuk penerangan seterusnya. Alright. Okay, saya rasa itu sahaja saya punya sesi live pada petang ini. Saya nak ucapkan terima kasih berbanyak-banyak dan tak terhingga dengan untuk follower-follower kita maupun student kita. Dekat sini ada student kita yang follow kita punya kita punya live pada petang ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada petang ini memberi manfaat kepada anda. Jika ianya dapat memberi nilai tambah kepada orang lain, saya mohonkan anda share sesi live kita pada petang ini di wall anda. Okey, mana tahu ini adalah satu usaha kita untuk menambah pahala dan diri kita kerana dapat membantu orang lain secara indirectly, kan? Dan kepada mereka yang memang dah ikut program kita iaitu Premier Saham Mastery 2.0, sama ada package VIP maupun package Pro, anda sendiri dapat menilai keberkesanan kita punya kelas. Dan saya sendiri, Tuan Hakim, sebagai trainer di sini bersama dengan Tuan Nizam Malik akan membantu anda secara serius membimbing dan membantu anda sehingga berjaya. InsyaAllah. Kepada Tuan Adnan Ashraf, insyaAllah nanti pihak admin akan contact Tuan untuk membuat penerangan serba sedikit mengenai program kita. Alright, terima kasih Puan Fatimah Zahra. Okey, terima kasih atas Puan Fatimah Zahra. Saya cuma nak dapatkan confirmation Puan adakah student kita ataupun newbie? Saya menunggu maklum balas daripada Puan Fatimah Zahra. Sekejap sebelum kita end kita punya ni. Okey, newbie. Okey, Puan Fatimah, jika Puan Fatimah berminat dengan program Newbie Saham Mastery Live Event yang mana kita satu program yang kita akan buat pada bulan 2 nanti, 3 hari bulan 2 secara bersemuka, di mana program ini akan dilangsungkan di Hotel Amansari, Nusajaya, Johor Bahru sebanyak RM27 sahaja, di mana program ini akan bermula pada pukul 8 pagi hingga 1 petang pada 3 Februari nanti. Okey, jika Puan berminat untuk kami bimbing, saya Tuan Hakim akan membimbing Tuan dan juga Puan-Puan di sini. Okey, Puan boleh komen nak dan insya-Allah admin kita akan contact Puan untuk mendapatkan maklumat pendaftaran. Okey Puan, saya rasa saya kira itu sahaja yang saya ingin kongsikan kepada anda pada petang ini. Saya mengharapkan apa yang saya sampaikan pada petang ini iaitu kena scam apa nak kena buat sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda. Okey, dan berjumpa lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, hari Rabu, okey, dalam program Pit Stop Saham. Okey, saya rasa itu saja. Berjumpa lagi kita pada minggu hadapan. Bye-bye dan Assalamualaikum. Jadilah seorang trader yang berilmu, berusaha dan berjaya. Bye-bye.